Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tajuk seterusnya, masih lagi daya dan tekanan. Hari ni kita nak tengok pasal hubung kait antara halaju bendalir dengan tekanan. Okey, halaju bendalir dengan tekanan. Maksudnya kita bincangkan tentang halaju dan juga tekanan. Apa jadi kalau halaju tinggi, apa jadi dekat tekanan. Okay. So kat sini dalam rajah 8.0 dia adalah satu tube venturi lah macam tu yang akan menerangkan tentang tekanan bendalir. Okey. Rajah 8.1 tekanan bendalir adalah sama pada bendalir yang tidak mengalir. So bila kita tutup salur dia, maksudnya air tak bergerak, dia punya aras air tu sama ada di balang yang besar dan juga di tiga tube P1, P2, P3 tu mempunyai aras yang sama. Sebab sifat cecair adalah dia memenuhi ruang. So maksudnya dia akan searas sahaja. Okey, kita tengok pula nah. Jika tube tu tadi kita bagikan dia mengalir. Okey, maksudnya kita buka kita punya stopper yang kat tepi sini yang warna kuning tu kat tempat P3 tu. So maksudnya air dia akan mula mengalir. Bila air mula mengalir daripada balang besar tu, dia bergerak ke P1, P2 dan P3. Kita tengok situ aras air dia pun dah berubah. So ini yang kita kenali sebagai kesan Venturi dan prinsip Bernoulli. Jadi apa itu tube Venturi? Tube Venturi merupakan tube yang tidak seragam dengan bahagian tengahnya lebih sempit. Pasal apa dia sempit? Sebab dia nak menunjukkan dia punya kesan halaju. Okey, kita tengok lagi rajah 81 apabila bendalir mula mengalir. Okey, kalau kita tengok dekat sini antara P1, P2 dan P3, halaju bendalir di P2 adalah lebih tinggi dibandingkan P1 dan juga P2. Pasal apa P2 lebih tinggi? Sebab dia punya diameter tube tu adalah lebih kecil. Okey, kalau kamu tak berapa nak faham, kamu bayangkan P2 ni macam pipe air yang kita penyetkan ujung dia. Jadi dia punya halaju air jadi tinggi kan? Sebabnya apa? Sebabnya dia punya diameter dia adalah lebih kecil. Itu sebabnya P2 dia lebih kecil. Maksudnya P1 halaju dia lebih rendah dibandingkan pada P2. P3 pula halaju dia lebih tinggi sikit. Sebab apa? Air yang laju pada P2 tu akan bergerak lebih laju sikit daripada dekat P3 dibandingkan dengan P1. Okey. Apa kena-mengena halaju dengan tekanan? Okey, jadi kita tengok kat sini aras air. Di P2, dia punya aras air dia adalah paling rendah. Maksudnya dekat sini tekanan di P2 adalah sangat rendah dibandingkan di P1 dan di P3. Macam cikgu kata tadi, antara P1 dengan P3 pula, P3 adalah lebih laju airnya daripada P1. Jadi di P3 tekanan dia adalah lebih rendah berbanding dengan P1. Maksudnya di sini di P1 halaju dia adalah tinggi rendah. Jadi tekanan dia tinggi. Bila tekanan tinggi, aras dia lagi tinggi. Okey? Di P2 halaju dia tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan dia akan menjadi rendah. Okey? Bila tekanan dia lebih rendah, aras dia akan jadi lebih rendah. Tekanan yang kita bincang kat sini adalah tekanan atmosfera. Okey, seterusnya kita tengok pula dekat P3. P3 halajunya lebih rendah pada P2. Jadi tekanan dia adalah lebih tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini statement dia, semakin sempit bahagian tube Venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalir yang melalui bahagian yang sempit itu. Okey, maksudnya kat sini kesimpulannya apabila halaju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Itu saja yang kamu ingat, patut ingat. Jadi bila halaju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Halaju tinggi, tekanan rendah. Okey, hal ini dikenali sebagai kesan Venturi. Tapi sebenarnya dia ada kok
prinsip dia adalah prinsip Bernoulli. Okey, ingat dia punya keywords dia adalah hal laju tinggi, tekanan rendah bagi kesan Venturi. Cikgu nak keyword ni. Okey, seterusnya kita tengok pula apa dia itu Bernoulli Principle and the Application ataupun aplikasi prinsip Bernoulli. Apabila mendalir melalui kawasan sempit macam cikgu tadi, hal laju mendalir akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut akan berkurang, dan ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Orang tanya kamu apa itu prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli adalah apabila hal laju meningkat, jadi tekanan akan berkurang. Maksudnya dia berlawan. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Hal laju rendah, tekanan tinggi. Okey, so kita teruskan aplikasi Bernoulli. Okey, aplikasi Bernoulli dalam kehidupan harian. Okey, menyatakan bahawa bendalir yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah pada kawasan tersebut. Jadi, prinsip Bernoulli ini diaplikasikan dalam kapal terbang. Bukan dalam kapal terbang, pada sayap kapal terbang. Okey, kita tengok nah. Kapal terbang, dia mempunyai sayap yang berbentuk aerofoil. Okey, dia panggil sebagai bentuk aerofoil. Okey, awak kena hafal sebab soalan akan selalu tanya yang ini. Okey, seterusnya kalau kita tengok dekat situ, bentuk aerofoil tu dia berbentuk larus. Okey, macam dengan ikan punya bentuk, burung punya sayap, semuanya berbentuk aerofoil. Okey, so bila kapal terbang nak terbang, dia akan mengambil lajak dulu, betul tak? Bila dia ambil lajak, dia perlukan hal laju yang tinggi. Jadi kat sini, bila hal laju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Tekanan yang rendah tu adalah tekanan atmosfera. Bila tekanan rendah, kapal terbang tu akan mudahlah terangkat. Okey, kita tengok dekat sini, dekat sayap. Dia ada dua bahagian. Satu bahagian atas sayap dan satu lagi bahagian bawah sayap. Bahagian atas sayap, okey, dekat situ dia kata aliran udara berhalaju tinggi. Okey, jadi bila kapal terbang tu berjalan, hal laju dia akan jadi tinggi. Jadi kawasan atas tekanan udaranya akan menjadi rendah. Okey, tapi di bahagian bawah pula, okey, hal lajunya adalah rendah. Sebab bentuk dia tu menyebabkan hal laju dia rendah. Jadi ketekanan udara dia akan menjadi tinggi. Macam mana dia boleh